Sukatan serakan data tak terkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan lagi dengan video kita hari ini dengan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Okey, di mana standard pembelajaran awak hari ini ialah menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Okey, mari kita lihat petikan di sini. Sukatan serakan mengukur taburan sesuatu set data. Julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Namun, julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim. Okey, pencilan tu ialah nilai ekstrim. Julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Okey. Sisihan piawai biasanya digunakan untuk membanding dua set data. Okey, so kalau kita ada dua set data, kita akan gunakan sisihan piawai. Secara umumnya, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data terserak berhampiran dengan min. Okey, yang kecil ni data ini berhampiran dengan min. Manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data itu terserak jauh daripada min. Okey, so itu secara gambaran awal lah tentang kelebihan kita ada pelbagai sukatan serakan. Okey, seterusnya cikgu bagi ke contoh 10. Okey, dalam buku teks, muka surat 224. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 21, 25 dan 40. Tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okey, so kita nak cari dua perkara di sini iaitu julat dan julat antara kuartil. Okey, jadi macam biasa kita cari julat. Okey, bagaimana kita nak cari julat? Nilai yang terbesar tolak nilai yang terkecil. So kalau kita tengok di sini yang terbesar ialah 40. Okey, jadi 40 kita tolak yang paling kecil 10. Kita dapat 30. Okey, kemudian kita nak cari julat antara kuartil. Kita susun dululah data kita kan. 10 data kita dah memang disusun. Okey, so kita dah salin semula sebab data kita dah memang dalam keadaan tersusun. Okey, jadi kita cari yang tengah-tengah lah. Data kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita bahagi 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini median. Sini akan jadi Q2. Okey, jadi Q1 awak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Q1 11. Dan kita punya Q3 kita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tengah-tengah inilah. So ini akan jadi Q3. Jadi kita nak cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil Q3 tolak Q1 kan, 21 tolak 11, jadi kita dapat 10. Okey, kita dah jawab dua soalan. Kemudian ada satu lagi, tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. So antara julat dengan julat antara kuartil, manakah yang lebih sesuai kita gunakan? Cuba perhatikan betul-betul data kita. Okey, data kita wujudnya satu pencilan 40 kan, jauh nilai daripada yang lain. Jadi kita kena jawab balik lah. Okey, kita kena jawab balik. Julat antara kuartil ialah sukatan serakan yang lebih sesuai. Okey, yang lebih sesuai kerana wujudnya pencilan 40. Okey, boleh faham tak? So, ini kelebihanlah kita ada pelbagai sukatan serakan.
Kerana ada pencilan, kita boleh sesuai gunakan julat antara kuartil. Okey, boleh ya contoh 10. Okey, baik. Seterusnya kita sambung dengan contoh 11. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian 2 orang murid tahun 5 ujian fizik. Okey, so kita dapat tengok ada 2 orang pelajar iaitu Aiman dan John. Okey, dan ini markah ujian mereka lah daripada ujian 1 hingga ujian 5. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Okey, biasanya kalau kita ada 2 data ini, kita akan gunakan sisihan piawai untuk membandingkan. Okey, markah siapa yang lebih kecil. Menggunakan konsep dalam pernyataan yang cikgu terangkan tadi, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data itu berhampiran dengan min. Manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data itu terserak jauh daripada min. Jadi, kita cari sisihan piawai antara Aiman dengan John. Okey, kita tengok sisihan piawai siapa lebih kecil, maka dia yang layak. Okey, jadi kita nak kira untuk Aiman dulu. Okay, cikgu nak kira untuk Aiman dulu. Cikgu nak cari sisihan piawai Aiman, kemudian cikgu akan cari sisihan piawai John pula. Okey, jadi bila kita nak cari sisihan piawai, kita kena cari min dululah kan. Untuk Aiman, kita tambahkan dulu semua markah dia. Okey, cikgu tambah dan bahagi, jadi cikgu akan dapat 69.8. Okey, kemudian nak cari sisihan piawai pula. Okey, jadi sisihan piawai, okey, kita kuasa 2 kan. Ada 2 formula yang kita dah belajar. Okey, jadi cikgu prefer formula yang kedua. Okey, lebih ringkas cara penulisan dia, macam selalu cikgu terangkan sebelum ni. Okey, tolak dengan min kuasa 2. Kemudian kita akan dapat jawapan dia 17.67. Okey, so itu sisihan piawai untuk Aiman. Sekarang kita buat yang sama untuk John pula. Okey, untuk John, cikgu tambah dan bahagi. Jadi min cikgu dapat 69.8. Min sama. Okey, so kalau min sama, teruskan kita cari pula sisihan piawai untuk John. Okey, sisihan piawai dia tak ada yang simbol sigma kuasa 2 ya. Dia kena punca kuasa duduk sebelah sini lah. Sebab kalau sigma kuasa 2 itu kita panggil variance kan. Okey, so cari sisihan piawai pula. Okey, bila cikgu selesaikan, cikgu dapat jawapan dia ialah 7.574. Okey, sekarang kita nak pilih lah siapa yang layak untuk dipilih oleh pihak sekolah dalam pertandingan kuis. Jadi yang mana satu? Kalau kita tengok sisihan piawai, yang ni 7.574 untuk John, untuk Aiman 17.67. Jadi yang layak dipilih ialah John. Kenapa John dipilih? Kita kena berikan justifikasi kita. Okey, kerana sisihan piawai dia lebih rendah berbanding Aiman. Okey, jadi kita tulis balik. John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah lebih konsisten. Okey, so itu kalau arahan minta kita bagi justifikasi, maka kita bagilah. Okey, kalau dia suruh cari sahaja dan kita cari. Okey, boleh ya? Contoh 10. Okey, contoh 11. Bukan 10. 10 kita dah settle tadi kan? Okey, jadi kita dah habis dah bahagian variance dan sisihan piawai. Jadi secara kesimpulan di sini, variance dan sisihan piawai juga merupakan satu sukatan serakan yang kita gunakan dan biasanya kita gunakan untuk membandingkan 2 set data. Dan kita gunakan sisihan piawai itu lebih tepat daripada kita gunakan julat dan sebagainya. Kerana kita dapat tengok kalau sisihan piawai dia kecil, maka data dia lebih hampir dengan min. Dan kalau sisihan piawai itu besar, maknanya dia terserak lebih jauh daripada min.